hutang tu kau akan ambil dan tanggung. Ini apa yang orang tak faham. Dan semua tu akan menghalang getaran rezeki kita. Semua benda tu akan menghalang rezeki masuk dalam hidup kita. Bila kolam jiwa ni penuh dengan kekotoran. Tak faham sekarang, tak apa, satu hari insya-Allah nak faham. Yang ketiga, kenapa ramai orang tak boleh ubah hidup dia? Takut. Takut gagal, takut rugi, takut malu. Takut apa orang cakap. Macam setengah orang datang kelas ni hari ni pagi ni, takut cerita dengan orang. Nanti apa orang cakap datang seminar. Malu. So diam-diam cover, tak nak cerita dengan orang. You know? Ada orang macam tu. Macam benda skemanya kau pergi kursus. Hari Ahad. Baik kau duduk rumah terkangkang bergolek, kau dengar mamak tu gemuk bercakap buat apa? Sekarang dia boleh cakap apa dia cakap. Bagi you masa insya-Allah 6 bulan ke setahun akan datang. Bila waktu tu you bebas masa, bebas kewangan, you boleh buat apa yang you nak buat. Masa tu tengok siapa yang bercakap. Biar result yang bercakap. Kita tak cakap apa-apa. Kita hanya perlu perbaiki hidup kita. A'maluna wa a'malukum. Amal kau, amal aku, amal aku. Saya faham perkataan CI. Yang keempat, ada setengah yang dia tak boleh ubah. Cabaran dia nak ubah hidup tak boleh. Kelemahan dia adalah malas. Cakap mas pula, malas. Okay, malas. Nak ubah hidup tapi malas. Tak boleh. You kena push diri you. Mula-mula you malas. You kena paksa diri you. Sebab tak ada orang lain boleh paksa you kerja diri you. Saya tak boleh ubah hidup you tuan-tuan. You yang boleh ubah hidup you. Saya hanya boleh bagi ilmu, sampaikan. Tapi kalau you tak nak belajar, tak ada siapa boleh tolong. Yang kelima, ramai orang rasa, tengok sini. Dia rasa tak layak. Rasa macam, boleh ke aku ni? Boleh ke? Boleh ke aku ni kaya? Ada rupa kecantawan ke? Tuan-tuan, satu-satunya jawatan dalam dunia tak perlukan kelayakan adalah jutawan. Tak payah tengok CGPA berapa, tak payah belajar ijazah mana, universiti akreditasi ke tak payah. Usahawan dan jutawan, tak perlu. Tak ada siapa nak pergi buka kedai warung jual kulit pisang, kelayakan dia mesti diploma. Tak ada. Faham? Semua orang mampu dan layak. Janji, you ada ilmu dan you buat tindakan. So next one, suka bertangguh. Procrastinate, suka bertangguh. Hello, suka bertangguh. Kenapa tak datang kelas ni? Suka bertangguh. Okay, suka bertangguh. Siapa ada masalah ni? Jujur angkat tangan. Jujur angkat tangan. Terima kasih. Tahu tak apa. Ya, lebih baik daripada tak mengaku dan tak tahu. Suka bertangguh. Macam mana nak suka bertangguh ni, kawan baik dia next one. Suka bagi alasan. Tu kawan baik dia, kembar dia. Suka bertangguh, suka bagi alasan. Betul? You know? Kenapa you tak belajar dapatkan mentor bertahun-tahun ni? Macam-macam alasan. Orang buat bisnes, kalau anda tengok bisnes tu berjaya, bukan pasal bisnes tu berjaya. Sebab orang yang uruskan bisnes tu berjaya lah dia berjaya. Kenapa ada setengah bisnes tu bagus? Tukar je orang lain uruskan, melingkup. Sebab orang yang uruskan ni. Okay? Orang yang menguruskan ni yang menentukan banyak perkara tentang bisnes tu. Saya panggil dia sebagai attitude. Cuba ulang. Attitude. Orang yang berjaya, attitude. Dia ada attitude yang berbeza. Kenapa ada orang buat bisnes simple, kecil, benda yang macam coklat kek, tapi boleh buat berapa juta setahun. Orang buat kedai bakery lagi, tapi 700,000 setahun pun tak dapat. It comes back to attitude. Saya bagi contoh attitude. Orang berjaya. Siapa nak tahu angkat tangan CI? Kalau you tanya saya, macam mana saya nak buat bisnes berjaya? Belajarlah bina attitude dulu, bukan bina bisnes dulu. Bina attitude dululah, barulah bisnes akan terbina. You know? Nak bina bisnes, attitude tak ada, bisnes tu tak ada attitude, bisnes tu takkan boleh beat jauh. InsyaAllah tak. Okay? Apakah karakter? Tulis perkataan tu. Karakter orang-orang yang bisnes ni buat berjaya. So karakter nombor satu yang saya perhatikan. Sama orang yang berjaya ni. Hampir sama. Saya interview Tony Fernandez punya PA. Dia cakap benda yang sama. PA dia bercakap dengan partner saya. Cerita pasal karakter orang berjaya. Dia kata, samalah Tony tu dengan Azizan punya karakter. Ya. Azizan pun sama juga dengan karakter punya Tony. Apa yang sama?
Sebab itu nombor 1, disiplin. Kita ada disiplin yang tinggi dalam bisnes. Disiplin. Ada Bran? Apa maksud disiplin? Bukan kejap bangun pagi, kejap tak. Bukan kejap awal, kejap lambat. Tak, disiplin tu sentiasa konsisten. Cuba ulang. Konsisten. Terima kasih. Itu namanya disiplin. Dia ada karakter. Fokus. Orang yang berjaya, mereka sangat fokus. Okay, saya nak balik kepada mentaliti sekejap. Boleh-boleh? Saya nak kenalkan anda beberapa orang kawan saya. Anda pernah kenal nama Richard Branson? Alright, anda tengok tadi saya bergambar dengan dia. Bulan 12 hari itu saya berada dalam kelas dia. Yuran dia tak mahal, 200,000 je. 200,000 ringgit Malaysia. Masih baik, bukan US dollar. Okay. So Richard Branson ni tuan-tuan, billionaire. Saya nak cerita ni, mentality ni. Richard Branson, dengar. Richard Branson, dan ini kajian Stanford University, 100 orang paling kaya dan berjaya dalam dunia. Dengar Kajian tu mengatakan, 100 orang ni dia kaji, dia nak tahu, adakah dia orang ni berjaya sebab CGPA ke, universiti mana dia belajar ke? Ataupun sebab kemahiran ke, dia belajar engineering, pandai engineering, sebab tu dia jadi engineer dan sangat berjaya, atau sebab apa? Kajian tu mengatakan last kali ialah 100 orang, hanya yang disebabkan skill atau kemahiran atau universiti, hanyalah 22% paling banyak. 22%. Maksudnya, hampir 80% dia orang ni berjaya bukan pasal skill, pasal mentality. Cakap orang sebelah, mentality. Kenapa orang berjaya-berjaya? Saya perhatikan mereka ni pantas. Pantas buat keputusan, pantas buat tindakan.